Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير أما بعد. Alhamdulillah, pada pagi ini dapat kita bersua secara maya dan terima kasih kepada Surah An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan kerana menganjurkan kuliah subuh secara online pada pagi ini. Seterusnya kepada pihak pengurusan Surau An-Nur. Seterusnya kepada tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Apa khabar semua? Mungkin pagi ini tuan-tuan dan puan sedang bersiap sedia untuk pergi kerja, hantar anak pergi sekolah dan sebagainya. Tapi insya-Allah kalau yang tak ada buat apa-apa tu ataupun mungkin sedang berehat, maka insya-Allah kita boleh mengisi masa pada pagi ini dengan sedikit orang kata perkongsian ilmu. Saya tak adalah mengajar tapi kita nak kongsi-kongsi apa yang kita boleh berkongsi bersama insya-Allah. Baik, terima kasih pada tuan-tuan dan puan yang like and share. Barakallahu fikum. Hari ini kita dah masuk pada 16 Ramadan. 16 Ramadan lah koma. Jadi apa khabar kita punya ibadah puasa kita? Bagaimana tahap iman kita? Bagaimana tahap Al-Quran kita? Bagaimana tahap keadaan takwa kita? Kerana puasa ini tak lain tak bukan untuk kita capai takwa. Terima kasih Asma Zuraida, syukur, Alhamdulillah. Okey, baik, terima kasih. Pagi ini tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita akan sama-sama nak baca satu ayat Al-Quran dan kita cuba untuk kita renung bersama tadabbur ayat ini, insya-Allah. Boleh iaitu ayat surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 186. Surah Al-Baqarah ayat 186. Ayat ni dia letak dalam, orang kata apa, dia dekat-dekat dengan bulan Ramadan. Ayat ini, tengok ayat 183 Al-Baqarah, ayat yang menjelaskan tentang ibadat puasa. 184 Al-Baqarah, ayat itu menjelaskan tentang hukum berkenaan puasa bagi mereka yang sakit, yang musafir, maka ada keringanan kat situ. 185 surah Al-Baqarah menceritakan tentang nuzulul Quran. Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Dan esok kalau kita lihat di Malaysia ini kita menyambut nuzulul Quran 17 Ramadan. Adapun tentang Al-Quran itu turunnya bila, itu khilaf ulama tentang tarikh. Ada yang mengatakan 24 Ramadan dan macam-macam lagi lah pendapat. Ala kulli hal, perkara itu tidak ada isu besar. Yang confirmnya Al-Quran ini turun pada bulan Ramadan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, kemudian ayat 186 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang doa. Yang ini yang kita nak sambut. Ini yang kita nak bincangkan pada pagi yang penuh kemuliaan ini. Boleh yang sedang mungkin sedap. Yalah, hari ni hari Isnin, orang mula nak bekerja kan. Jadi tak apalah, sambil-sambil tu ataupun mungkin suri rumah yang mungkin tak ada apa-apa komitmen apa-apa, bolehlah orang kata apa, dengar sekejap. Bolehlah like and share kepada rakan-rakan kita yang lain agar sama-sama dapat manfaat. Jom kita baca ayat ini. Tengok surah Al-Baqarah 186.
Jadi kalau saya boleh kongsikan skrin, saya kongsikan insya-Allah. Sekejap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Baik, sekejap. Saya kongsi ayat, kita boleh semak sama-sama. 186. Okey. Baik. Okey. Jumpa dah. Okey, baik. Jom kita tengok. Saya share skrin sekejap ya. So, kita boleh semak sama-sama. Sebentar. Surah Al-Baqarah. Okey. Okey, nampak ya dekat skrin? Cuba kita perhatikan ayat 186. Nampak ke di skrin tu? Boleh nampak lah kot walaupun kecil boleh kot ya. Itu ayat dia 186 ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Okey, baik tuan-tuan ya. Okey, saya stop sharing supaya tuan-tuan tengok muka saya. Okey ya, nampak Ustaz. Terima kasih. Cuba kita lihat ayat 186, kata Allah Ta'ala ya, terjemahan dia. Dan apabila hamba-hambaku itu bertanya kepada engkau dari hal aku, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Aku perkenankan permohonan orang yang memohon apabila dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka sambut seruanku dan hendaklah mereka percaya kepadaku supaya mereka beroleh kecerdikan. Itu dia. Ya, surah Al-Baqarah 186. Baik, tengok. 185 Al-Baqarah cerita tentang bulan Ramadan turunnya Al-Quran. 186 cerita tentang doa. Ayat ni agak special ya, kalau kita perhatikan. Special tang mana? Specialnya ialah satu-satunya ayat yang berbentuk pertanyaan lalu dijawab oleh Allah secara directly. Tidak melalui lisan Rasulullah SAW. Ya. Kalau yang lain-lain, kalau tuan-tuan perhatikan ayat dalam surah Al-Baqarah ini banyak menceritakan tentang bentuk pertanyaannya. Contoh, kalau contoh kita tengok ya. Allahumma salli ala Muhammad. Mana dia contoh? Bila mana mereka bertanya tentang roh, bila mana mereka bertanya tentang tentang itu dan ini, semuanya Allah Ta'ala suruh Nabi jawab. Adapun yang satu-satunya, bila mana ditanya, lalu tidak disuruh untuk Nabi jawab, tetapi Allah sendiri yang menjawab. Dia kalau cari memang tak jumpa tuan-tuan. Dia memang macam tu. Kan? Semalam saya semak-semak, jumpa. Banyak sebenarnya. Jadi nak tengok ayat dan beberapa tu kita ingat. Contohnya, Allahumma salli ala Muhammad. Yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adha. Bila mana mereka bertanya tentang haid, maka katakanlah wahai Muhammad,
Yas'alunaka 'anir ruh, bila mana mereka bertanya tentang ruh, qulir ruhu min amri rabbi, maka jawablah Muhammad, ruh itu urusan Tuhanku. Yas'alunaka 'anil qaryah, yas'aluna, semua perkataan yang berbentuk pertanyaan, maka Allah Ta'ala suruh Nabi jawab. Jawablah Muhammad. Qul, tapi satu-satunya yang bentuk tanya, tapi Allah tak suruh Nabi jawab dalam surah Al-Baqarah 186 ni. Apabila hamba aku bertanya kepada engkau dari hal aku, bila mana mereka bertanya tentang Tuhan kepada kamu, tengok ya, Allah tidak suruh Nabi jawab sebab tak ada kalimat qul. Ya, qul ujibu da'watad da', tak ada ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni qul fa inni qarib, tak ada. Tuan-tuan cuba tengok kan, mana ada perkataan qul kat situ. Jadi bermakna Allah sendiri yang jawab. Nampak? Sebab apa? Sebab Allah nak bagi tahu fa inni qarib, sesungguhnya aku ni dekat. Ya. Aku ni dekat. Siapa aku tu? Allah Ta'ala lah. Sebab tu kalau kita lihat ulama tafsir kata Allah ni lebih dekat. Allahumma salli ala Muhammad. Allah ni lebih dekat daripada urat leher kita. Urat leher ni tuan-tuan, urat leher kan? Urat leher kalau putus mati. Tapi nak ceritanya, dekatnya begitu pentingnya urat leher ni dengan kita. Kalau terputus urat leher itu boleh mati. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tu lebih dekat daripada urat leher kita. Yang mana hidup mati kita ni tuan-tuan, ya, bila-bila masa saja. Allahumma salli ala Muhammad, ya. Terima kasih Tuan Suwardi Lami, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Wong Jawa, masya-Allah, ya. Ya, amin. Semoga semua berada dalam rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey, tuan-tuan dan puan ya, siapa-siapa yang ni ada subuh lagi ni, boleh buat ni infak ataupun dana subuh, panggil sedekah subuh, ya. Sedekah subuh, boleh pergi ke nombor akaun tu, Bank Islam tu. Ni masih waktu subuh lagi. 7-5 minit, 7-6 minit habis subuh, ambil berkat ni. Ya, Nabi SAW ada sebut 2 malaikat yang mana dia akan berpagi-pagi, satu malaikat akan mendoakan kebaikan kepada mereka yang bersedekah subuh, satu lagi malaikat yang mendoakan kecelakaan bagi mereka yang kedekut. Ya. Jadi ya, jadi kita ambil yang didoakan oleh malaikat. Tambah bulan Ramadan, ya, Nabi kata sedekah afdalus sedekah, sedekah fi Ramadan, sedekah paling afdal sedekah di bulan Ramadan. Okey, jom, ya, boleh masuk dalam akaun insya-Allah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, balik kita kepada surah Al-Baqarah 186. Tengok ya, saya rujuk dalam kitab tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Buya Hamka, oleh sebab Allah dekat dari kita hamba-hambanya ini, silakanlah memohon dengan ikhlas. Dia tidaklah jauh dan lantaran dia tiada jauh dari sisimu, tidak usah kamu bersorak keras-keras memanggil-manggil namanya. Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku. Tak payah, ya. Tak payah kita nak menjerit-jerit. Tolong, tak payah, ya. Walaupun ada masalah apa, tak payah kita terpekik terlolong dalam kita memohon pada Allah. Apa guna suara keras demikian padahal dia lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu sendiri. Kan? Kalau bisik pun dengar juga. Dalam lintasan hati pun Allah Maha mendengar. Mengapa nak keras-keras padahal dia bukan pekak? Ya. Yang kedua, lantaran dia dekat, tidaklah perlu memakai orang perantaraan atau wasilah. Terang-terang Allah Ta'ala, ya, berfirman, Udu'uni astajib lakum, serulah aku supaya aku perkenankan seruan kamu itu. Surah Ghafir ayat 60. Nah, ya? Kan dalam surah Ghafir 60 Allah kata, Udu'uni astajib lakum, doalah kamu pada aku perkenankan. Sebenarnya ayat ini ada kisahnya. Kenapa ayat ini diturunkan? Kerana kisahnya Allahumma salli ala Muhammad di zaman Nabi SAW. Ada seorang sahabat Nabi SAW yang bertanya kepada Nabi SAW. Ya.
Ditanya kepada Nabi SAW. Mana dia? Ya Rasulullah, ya. Hadis daripada riwayat Ibnu Jarir dan Ibnu Hatim, ya. Seorang sahabat Ansar. Seorang sahabat Ansar, dia bertanya kepada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah Tuhan kita itu dekat dari kita sehingga dapat kita seru dengan suara lembut, ataukah dia itu jauh sehingga kita kena seru dia dengan suara yang agak keras?" Mendengar pertanyaan itu, Nabi pun terdiam. Lalu turunlah ayat ini yang menerangkan bahawa Tuhan itu amat dekat kepada kita. Jadi tak perlu kita berdoa dalam suara yang keras, permintaan yang keras. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Taala sekalian. Jadi kita lihat pengajaran daripada ayat ini. Ya. Dan sebelum tu kita mungkin tengok pattern doa para anbiya alaihimussalatu wassalam, supaya kita boleh ambil contoh, ya. Doa yang macam mana yang terbaik? Kan? Kita banyak permintaan doa kita kan. Tapi permintaan doa yang macam mana yang kita boleh ambil contoh? Contoh ada dalam Al-Quran. Contohnya tengok ya, bagaimana kita boleh tiru bagaimana doa Nabi Ayub alaihissalam. Bagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Contoh ya. Contoh kalau kita lihat doa Nabi Yunus. Ini biasa kita amalkan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain engkau, sesungguhnya aku ini tergolong orang-orang yang zalim. Tengok ya. Permintaan doa tu lebih kepada menghinakan diri. Dia tak minta macam-macam. Sebenarnya nak minta apa? Minta supaya selamat daripada musibah itu kan. Nabi Yunus kan duduk dalam perut ikan nun. Jadi itu satu ujian yang berat. Tengok, Nabi Yunus bukan minta keluar. Kan? Kalau kita biasanya kita akan minta, ya Allah tolonglah aku begini, tolonglah aku ni. Tapi tengok Nabi Yunus berdoa dia, wah tiada Tuhan melainkan engkau, sesungguhnya aku ni tergolong golongan orang yang berbuat kezaliman. Sebenarnya nak minta keluar. Nampak tak tengok. Itu contoh pattern doa yang mungkin kita boleh ambil manfaat. Begitu juga contoh doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mana nak dicampak ke dalam api oleh Namrud yang sangat zalim. Ya, kan kita tahu kisah Nabi Ibrahim dicampak ke dalam api, dan ketika itu Nabi Allah Ibrahim tengok ya, kita tahu waktu Namrud Nabi Ibrahim nak dicampak ke dalam api yang besar, maka dalam satu riwayat Jibril datang kepada Nabi Allah Ibrahim. Lalu Jibril pun berkata, mintalah apa yang dapat aku tolong kamu supaya aku boleh tolong kamu. Jibril menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim. Malaikat Jibril ni tuan-tuan, ya, boleh kita kata tentera-tentera Allah, ya. Makhluk Allah yang dia ni, Jibril ni kan baik, makhluk yang tidak ada dosa. Maka Jibril cuba nak menolong Nabi Allah Ibrahim. Lalu tengok ya, Nabi Ibrahim menjawab dengan tegas, kalau kepada engkau tidak ada. Untuk engkau, itu Jibril kan. Nabi Allah Ibrahim kata apa? Untuk kamu tidak ada. Kita tengok cara Nabi Allah Ayub alaihissalam yang mana ditimpa penyakit yang luar biasa. Tengok apa-apa doa Nabi Ibrahim. Nabi Ayub, kita tahu kan Nabi Ayub kan diuji dengan ujian yang berat, penyakit yang agak pelik, luar biasa. Tengok ya, dalam surah Al-Anbiya 83. Ini kita ambil contoh pattern doa Nabi Allah. Nabi-Nabi ya. Inni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Itu doa Nabi Ayub. Sesungguhnya hamba telah disentuh kepayahan. Ya. Sesungguhnya hamba ini telah disentuh oleh kemudaratan, kepayahan. Wa anta arhamur rahimin, sedang engkau adalah lebih pengasih daripada sekalian yang pengasih. Nampak tak?
Nabi Allah Ayub dah teruk sangat sakit. Dia tak minta untuk sembuh, tuan-tuan. Tapi tengok cara doa dia. Sesungguh wahai Tuhan, aku ini telah ditimpa satu kepayahan. Sedangkan engkau adalah lebih pengasih daripada segala yang pengasih. Minta tu minta sembuh kan. Tapi cara doa tu kan agak berlapis. Cukup bersopan santun. Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Nabi Allah Ibrahim, ya. Bila mana Nabi Allah Ibrahim sakit, lalu Nabi Allah Ibrahim kata apa? Allazi khalaqani fahuwa yahdin wallazi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin. Surah Asy-Syu'ara ayat 78 hingga 80. Boleh semak nanti ya. Tengok doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Allazi khalaqani fahuwa yahdin wallazi huwa yut'imuni wa yasqin. Dan dialah dia yang telah menjadikan aku, allazi khalaqani, dialah Allah yang telah menjadikan aku. Maka dia pula yang memberikan aku petunjuk hidayah. Wallazi huwa yut'imuni wa yasqin. Dan dia yang memberiku makan dan memberiku minum. Dan apabila aku sakit, wa idza maritu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, dia yang menyembuhkan aku. Itu doa tu. Biasa macam ni kita doa tuan-tuan dan puan-puan ya. Siti Atikah Tukimin ya. Jom tengok astro. Itu dia. Ya. Jom tengok astro, alhamdulillah. Mak Waju, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, contoh macam mana Mak Waju ni berdoa pada Tuhan. Biasa kita doa macam mana Puan Siti Atikah Tukimin kan. Macam ni kita doa. Ya Allah, suami aku ni nakal benar lah. Bila dia nak berubah ya Allah. Kan? Salah ke? Tak salah. Doa pada Tuhan yang baik-baik tak ada salah pun. Tapi cara berdoa tu. Biasa kita, ya Allah aku ni tengah susah ni ya Allah. Tapi tengok doa Nabi-Nabi ni kan. Tak ada nak kata, dia macam nak menunjuk, bukan kata nak meminta, tapi penuh dengan adab dan kesopanan. Ya Allah, engkau yang menciptakan aku. Engkau yang memberiku aku makan dan minum. Dan apabila aku sakit, dia Tuhanlah yang memberikan, dialah yang memberikan aku kesembuhan. Kan? Tadi doa Nabi Ayub yang sakit tadi kan. Sesungguhnya aku ni ditimpa dengan kepayahan. Sedangkan engkau Tuhan yang maha pengasih. Tak minta sembuh pun tuan-tuan. Ya? Itu hebat ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jom kita ambil sedikit apakah intipati daripada ayat surah Al-Baqarah 186 ni. Okey, yang pertama tengok ya. Yang pertama kita ambil pengajaran. Ya. Siti Atikah Tukimin, alhamdulillah. Saya berdoa macam ni. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Semoga engkau sentiasa merahmati kami semua. Dan semoga engkau ampunkan segala dosa-dosa kami. Ni bagus ni. Ni contoh doa yang bagus juga. Ya. Baik. Doa yang terbaik ialah doa minta keampunan. Betul? Bagus. Terima kasih Puan Siti Atikah Tukimin ya. Doa yang paling baik ialah doa yang penuh dengan mohon keampunan, merendah diri. Sebab tu dalam doa kita banyak mohon keampunan. Biar permintaan kita sikit tak apa. Yang paling banyak tu mohon diampunkan dosa kita. Kenapa? Kerana ulama' kata banyak-banyak doa kita macam-macam. Kalau nak di list down kan, nak catat satu-satu. Cuba listkan permintaan kita nak apa? Banyak saya kira kan. Satu sini. Yang kedua, 3, 4, 5 semua. Anak kalau 10 orang, 10-10 kita nak doa kan. Anak sulung macam ni, nombor 2 macam ni, 3, cucu pula. Nak sebut satu-satu. Tambah kalau cucu tu ada 100 orang tuan-tuan. Nak sebut satu-satu, kena tulis nama seorang-seorang. Aku mohon padamu ya Allah supaya cucu-cucuku aku ini, nombor 1-nya Muhammad Firdaus bin Ramli. Yang keduanya ya Abdullah bin Zulkifli. Yang ketiganya Siti Sarah binti Abdul Latif. Kan? Banyak sebut nama ni, cucu ramai sangat. Bila nak habis. Sebab tu kata ulama, kalau nak di list down kan,
ya, doa-doa kita, dengan pula kita ni dengan kesempatan masa yang agak terhad, cukup hanya dengan istighfar. Istighfar itu ya mewakilkan semua permintaan kita. Ya. Masya-Allah. Oh, Puan Siti Atikah dari Melbourne. Melbourne pula. Melbourne, minta maklum orang Perak kan. Daripada Melbourne. Masya-Allah. Ya. Tu jauh Melbourne tu ya. Duduk di sana ke? Melbourne sekarang ni pukul berapa dah? Saya alhamdulillah pernah pergi Melbourne tahun 2013. 2013. Ada program kat sana. Sempatlah merasa tengok Melbourne tu macam mana ya. Tengok penguin. Waktu maghrib. Sekarang ni pukul berapa kat sana Puan Siti Atikah? Di sana kerja ke ikut suami? Jadi raya ni raya di Melbourne ke raya di Malaysia? InsyaAllah. Melbourne 9.14 pagi ya. Oh, lebih kurang 2 jam lah beza. Di sana cepat 2 jam. Alhamdulillah. Macam mana suasana Melbourne sekarang ni? Ada lagi SOP ke Puan Siti Atikah? Kita di Malaysia ni alhamdulillah ya semakin baik. Kes pun boleh tahan lah, tak adalah tinggi sangat ya. Yang kritikal tu kurang. Oh, suami dah meninggal, duduk dengan anak. Oh, anak kerja di Melbourne. Ya, alhamdulillah. Habis tu raya di mana? Raya di sana ke? Okey, tengok ya tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama kita ambil pengajaran surah Al-Baqarah 186 ni. Yang pertama nak menunjukkan bahawa Tuhan itu dekat. Itu yang pertama. Ini pengajaran ni. Yang pertama Tuhan itu dekat. Tak ada SOP lagi ya di Melbourne. Alhamdulillah. Baiklah tu, cuaca semakin baik kat sana ya. Raya di Melbourne. Yalah, selamat raya lah. Ya, insya-Allah. Janji ada dengan anak, seronok lah dengan anak ada kat sana. Okey, baik. Yang kedua kita ambil pengajaran, segala permohonan daripada hamba-Nya yang memohon akan mendapat perhatian yang sepenuhnya daripada Allah Ta'ala. Tidak ada satu permohonan pun yang bagai air jatuh ke pasir. Hilang saja sia-sia kerana tidak didengar atau tidak dipedulikan. No. Semua doa kita Allah dengar, tuan-tuan dan puan-puan. Tak ada satu pun doa kita yang jatuh ke jatuh air jatuh ke pasir, tak ada. Jatuh hilang begitu, tak ada. Semua doa tu Allah mendengar. Yang ketiga, supaya permohonan itu mendapat perhatian ilahi, hendaklah si hamba yang memohon itu menyambut pula terlebih dahulu bimbingan dan petunjuk yang diberikan Tuhan kepadanya. Kalau kita nak doa kita ni mendapat perhatian Allah, syarat dia apa? Syarat dia hendaklah kita dahulukan bimbingan dan petunjuk. Maksudnya kita ikutlah apa yang Allah Ta'ala suruh buat. Puasa. Ya. Puasa lah. Kemudian kalau solat lah. Ikut apa yang Allah Ta'ala suruh buat. Itu caranya untuk kita nak dapatkan Allah perhatikan permintaan kita. Ini macam mana Tuhan nak perhatikan kita? Sebab tu ada satu hadis Nabi riwayat Imam Ahmad ya. Kata Nabi SAW, ta'arraf. Macam mana ya? Ta'arraf ila Allah fir rakha ya'rifka fi syiddah ya. Saya ulang lagi. Nabi kata apa? Ta'arraf ila Allah fir rakha ya'rifka fi syiddati. Maknanya apa? Kamu ingat Allah, kamu kenal Allah waktu kamu senang. Nanti waktu kamu susah, Allah akan ingat bantu kamu. Jadi siapa nak pertolongan Allah? Siapa nak pertolongan Allah? Semua orang nak. Cara dia, tips daripada Nabi, kalau kita nak Allah bantu kita, waktu kita senang, ya, kenallah Allah. Jangan waktu susah baru nak cari Tuhan. Biasa orang waktu susah baru nak cari Tuhan. Takut-takut Tuhan tak kenal kita. Walaupun kita bukan Tuhan tak kenal, Tuhan tahu. Kan kita kata Allah tu maha dekat dengan kita. Tapi supaya kita ni sangat-sangat dibantu oleh Allah Ta'ala, waktu kita senanglah ingat Tuhan. Waktu kita susah nanti, ya tak minta pun Allah akan bantu. Ya, itu Nabi sebut. Sebab tu kalau kita nak Allah perhatikan kita, ikutlah perintahnya. Kemudian yang keempat dan amat penting, ya,
iaitu hendaklah percaya benar-benar, beriman benar-benar kepada Tuhan. Jangan ada keraguan dengan Tuhan. Ya. Kemudian yang kelima, dengan sebab menyambut seruan Tuhan dan percaya penuh kepada Tuhan, si hamba akan diberi kecerdikan. Si hamba akan diberi petunjuk jalan yang akan ditempuh hingga tidak tersesat dan tidak berputus asa. Ini ya. Kalau dia dah menyambut seruan Tuhan, dia percaya penuh pada Allah Ta'ala, beriman penuh kepada Allah, maka Allah akan bagi dia kecerdikan. Allah akan bantu dia, dan waktu dia nak mohon pun cerdik juga. Cara berdoa pun cerdik. Ya. Itu antara pengajaran daripada surah Al-Baqarah 186 ni. Ya, insya-Allah. Jadi esok Da'i Hidayu. Terima kasih Encik Zul kita. Ini orang surah An-Nur ya. Terima kasih. Esok Da'i Hidayu esok pagi. Esok insya-Allah boleh tengok lagi surah An-Nur ya. Hari Rabu Ustaz Sabran Jamil, itu sahabat saya. Khamis Piyu Raihan, Jumaat Ustazah Sharifah Syarha. Sabtu Da'i Amir. Tiap-tiap hari tuan-tuan Ramadan ni. Masya-Allah ya. Bagus surah An-Nur kita. Ya. Usaha yang baik. Saya sentiasa bertawakal kepada Allah, segala urusan saya serahkan pada Allah. Alhamdulillah, syukur. Saya rasa sangat-sangat bahagia sebab saya tahu Allah sentiasa bersama saya. Alhamdulillah. Terima kasih puan. Masya-Allah. Ya. Wallahu ta'ala alam. Sekadar itu saja tuan-tuan dan puan. Jangan lupa jom kita sama-sama infak subuh kita kepada pihak surau An-Nur. Boleh pergi ke akaun bank Islam yang tertera tu 0501 2010053038 untuk aktiviti surau ya, untuk pembangunan surau, untuk segala apa orang kata apa, untuk aktiviti surau lah. Jadi boleh berbuat demikian insya-Allah. Barakallahu fikum. Sekadar itu saja yang baik pada Allah. Yang lemah tu atas kekurangan diri saya sendiri, minta maaf salah dan silap. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahil hidayah wat taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikan majlis kami ini majlis yang diberkati, perpisahan kami selepas ini perpisahan yang sentiasa dalam pemeliharaan-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, hari ini sudah 16 Ramadan, Ya Allah. Jika ada di kalangan kami ini yang sakit, Kau sembuhkan, Ya Allah. Sedangkan Engkau Tuhan yang Maha Penyembuh. Jika ada di kalangan kami ini yang ada hajatnya, Ya Allah, Kau kabulkan, Kau terimalah hajat-hajat mereka, Ya Allah. Sungguhnya Engkau yang Maha Pemberi, Engkau lah Maha Berkuasa, Engkau lah yang memiliki segala-galanya, Ya Allah. Jika ada di kalangan kami dalam kepayahan dan kesusahan, Ya Allah, Kau bantulah kami, tunjukkan jalan keluar. Sungguhnya Engkau lah Tuhan yang Maha Pembantu, yang Maha Memudahkan, yang Maha Penyayang, yang Maha Pengasih. Ya Allah, kasihanilah kami, Ya Allah. Sesungguhnya kami hamba-Mu yang lemah, yang banyak dosa, Ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan dengan berkat pagi ini kami hidupkan suasana ilmu pada pagi ini, Ya Allah. Kau bantulah kami untuk kami sentiasa berada di atas jalan-Mu, Ya Allah. Sentiasa diberikan kemudahan, Ya Allah. Kami sedar, Ya Allah, kami lemah, kami hina. Tanpa bimbingan, tanpa hidayah, tanpa panduan daripada-Mu, Ya Allah. Pastilah kami orang-orang yang rugi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sayang kalian semua. Mudah-mudahan semuanya baik insya-Allah. Amin rabbal alamin. Okay, jumpa lagi insya-Allah.